Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bersama lagi kita dalam segmen motivasi pagi di IKIM FM, pilihan utama anda. Alhamdulillah, hari ini kita akan cerita pasal bila musibah datang tu tandanya, antara tanda Allah nak ampun dosa kita dan rahmat Allah nak datang. Kita pasal musibah. Tuan-puan sekalian, biasa kita dengar cerita ni Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita cerita dengan Abu Salamah, dia terpisah dengan suami dia, anak buat lari, macam panjang cerita, dua-dua keluarga tak Islam. Kalau nak buat novel boleh jadi novel cerita yang sedap lah kan, mengalahkan cerita apa-apa lah. Jadi maksudnya walaupun begitu sedih cerita, dia akhir dapat bersama. Sehingga masa malam dia bersama tu, malam akhir sebelum suami dia syahid, dia kata, bang, saya dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau satu orang isteri dia meninggal dan suami tak kahwin lain, dan begitulah sebaliknya, akhirat nanti Allah akan temukan mereka berdua. Hadis ni lemah, tapi yang lebih masyhur ialah mereka boleh pilih isteri yang terbaik atau suami yang terbaik. Itu yang masyhur. Bukan maksudnya dia tak boleh kahwin lain, salah ha. Jadi tapi cerita tadi saya nak cerita ialah bila Ummu Salamah radhiyallahu anha dengar kematian suami dia sedih yang amat sangat. Bayangkan suami tercinta terpisah lama, dia sanggup merentas padang pasir untuk jumpa suami dia. Punya panjang kisah dia. Begitu sedih, tapi akhirnya bila mana terpisah dengan suami dia, bila hilang je, dia ceritakan Nabi SAW ajar satu, dia dengar pada Nabi SAW satu doa, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ada 2-3 version kan. Ini salah satu dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Islam ajar walaupun kematian datang, mati ni, tapi Islam ajar doa apa dia, semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni, ya Allah ganjarkanlah atas fi musibati, atas musibah ni, wa akhlif li, dan gantikanlah khairan minha, dan ganti dengan lebih baik. Kematian nak ganti dengan apa? Tapi Islam ajar mati pun jangan putus asa. Begini maksudnya, bila kematian pun jangan putus asa. Lepas tu akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah minang Ummu Salamah radhiyallahu anha, dapat kahwin dengan Nabi. Bayangkan, sebab apa? Bila mana hilang apa-apa baca doa ni. Tuan-puan, kalau hilang apa, bukan kematian je, apa-apa anda anggap. Sebab tu dalam hadis beritahu, bila Allah inginkan kebaikan pada satu orang, Allah mula bagi musibah. Rupanya musibah datang ni ada rahmat datang. Rahmat supaya kita jadi orang lebih baik, rahmat supaya kita jadi orang lebih cemerlang, rahmat supaya ada benda baik nak datang ni. Jangan sangka bila bala, kenapalah asyik saya je, lepas tu saya. Kalau orang kerja, kenapalah aku je kena marah bos ni, apalah bos ni, aku je silap, aku buat ni pun salah. Atau jadi pelajar, kenapalah aku ni, asyik cikgu marah aku je. Kalau jadi anak pula, kenapa ni bapak ni marah aku, jadi budak lain semua betul, aku semua salah. Tapi sebenarnya anggap bahawa ada rahmat besar yang Allah nak sediakan. Ramai orang saya tengok keluarga dia, adik-beradik selalu kena marah, tapi hari ni dia jadi adik-beradik yang paling bagus dan paling berjaya dalam hidup, dan mak ayah dia pun paling suka pada dia. Kadang-kadang macam tu, dia paling banyak bantu keluarga. Kadang-kadang begitu. Ada satu orang, adik-beradik lain semua berjaya, dia ni maafkan, dia mungkin agak cerita sensitif sikit. Dia penagih darah dah meninggal lah. Bila dia jaga keluarga dia pekat Pening, bila dia jaga keluarga dia, masa dia dah insaf jadi orang baik, saya tengok masa dia tahan daripada ketagihan, dia sampai tengah malam dia berguling-guling, tahan, tak nak. Dan dia memang bebas daripada dadah ni. Akhirnya segala puji bagi Allah, orang sangat baik. Bila dia nak je, dia kurung dalam bilik, kita kunci pintu, dia pun menangis dalam bilik tu. Bila kita program, bila time dia datang, dia suruh kurung kat bilik, tak ada apa-apa dalam bilik, dia akan menangis. Sepanjang malam kita dengar dia menjerit, meraung macam orang sakit, macam orang gila pun ada. Macam tu sekali dia nak dia punya dadah tu, alhamdulillah dia telah bebas daripada dadah tu. Dan bila mak dia sakit, adik-beradik lain sibuk, dia ada kerja lah, sikit-sikit je kerja dia. Jadi dia boleh ambil, dia tinggalkan kerja dia sekejap, jaga mak ayah dia tengah sakit. Bila jaga sampai bila ayah dia sampai meninggal, dan bila dia jaga sampai meninggal, tengok dia anak yang paling biasa pada keluarga dia. Dan bila dia meninggal, saya pergi tengok jenazah dia. Antara jenazah yang saya sangat kagum, sebab dekat wajah dia nampak
wajah-wajah orang yang baik dan mudah sangat untuk uruskan jenazah dia, dan dia tak ada penyakit apa-apa. Tuan-puan sekalian, saya nak ceritakan ialah kadang-kadang orang tu nampak macam tu. Jadi kerana tu kita kena, bila musibah datang ada rahmat di sebaliknya. Dapat anak nakal sebenarnya ada rahmat. Allah nak tengok mak ni banyak berdoa dan menangis. Selangkah ramai anak, ada satu orang nakal, sebab Allah suka mak dia punya tangisan. Sebab kalau anak semua baik, mulalah kita nak jaji satu dunia. Tengok anak saya semua baik, anak saya tengok semua dah berjaya, seorang doktor, seorang engineer. Takut, bukan salah, tapi takut dalam ketika itu datang kibir dalam hati kita. Tapi rupa bila ada anak seorang teruk sikit, kita contoh ustaz ada seorang anak nakal sikit, maka waktu tu kita akan banyak menangis. Kita banyak menangis, ya Allah saya tak pandai, saya tak boleh nak ajar orang lain, anak saya sendiri pun saya tak mampu nak didik, ampun dosa saya, kesian dia. Tapi bukan berhenti berusaha, dia terus berusaha dan berdoa. Alhamdulillah akhir sebelum dia mati dapat tengok anak dia tu rupanya orang yang baik. Ya tuan-puan sekalian, sebab tu bila bala datang, apa-apa musibah, ujian datang hidup kita, kita kena sabar. Apa-apa musibah datang tu tanda rahmat. Sebab tu dalam hadis riwayat Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi SAW, mana-mana orang Islam yang terkena tusukan duri, tengok Allah, tusukan duri malah kesusahannya lebih kecil daripada itu, Allah akan menaikkan satu darjat dan dosa dimaafkan. Bayangkan duri kena pun dosa dimaafkan, darjat dia naik. Dalam Sahih Bukhari pula daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, semua perkara menimpa seorang Muslim, sama ada letih, sakit, kerisauan, kesusahan, kebimbangan, bahkan dikata tusukan duri pun menjadi sebab dosa diampunkan. Sebab setiap kesusahan kita ni Allah nilai. Jadi kerana tu bila musibah datang, anggap ada rahmat nak datang ni. Jadi baca doa tu, bila susah hilang baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah ganjarkan atas musibah ini dan gantikan dengan lebih baik. Ada abang sih dia hilang laptop. Hilang dia baca doa tu. Dia kata tak seminggu ada pelajar bagi hadiah laptop baru. Nampak? Hilang baca doa tu, nanti dapat. Kalau laptop buruk tu hilang kan, dapat laptop baru kan. Isteri saya dia hilang handphone. Dia kata bang dah baca tak dapat-dapat lagi ni. Rupa-rupa esok birthday dapat juga. Dia kata tengok berkat baca doa dapat juga. Jadi isteri semua jangan lupa baca doa tu Habis tu beritahu kat suami dah baca bang belum dapat kan. Jadi alhamdulillah tuan-puan, sebab tu bila kita hilang apa-apa, kita kena rasa bila hilang baca doa tu. Dan sebab tu kita kena siasa positif. Sebab kita ni tak boleh nak ubah apa yang berlaku sekitar kita, tapi kita boleh ubah tanggapan kita. Kenapa orang marah? Kita marah, nak bawa kereta marah. Apa pasal orang ni bawa kereta laju sangat? Dah tahu nak masuk kerja awal, keluarlah awal, pukul berapa dah ni? Kita marah dia. Tapi sebenarnya kita boleh sangka rupanya dia nak terberak. Contohnya kan malam pagi dia pun nak tak tahan nak kencing. Kita pernah tak bawa kereta tak tahan nak buang air nak kencing? Pernah tak tengah bawa kereta? Pernah. Tak tahan masuk peluk laju kanan kiri masuk ke last sekali masuk ke Petronas pergi situ je nak pergi bawa laju-laju. Kita boleh sangka baik, kesian dia yang kan tengok tu nak terberak dah. Jadi kita taklah marah, keluarga pun ketawa. Tapi kita kata apa, tengok tu laju nak kejar, apa benda dia kejar, kita marah setengah jam kita marah. Orang tu tak dengar kita marah. Yang sakit jiwa kita, yang sakit jiwa isteri kita, yang sakit jiwa anak kita yang kecil kat belakang tu, anak besar kita sakit jiwa. Sebab tu kita tak boleh nak ubah keliling kita. Tengok jumpa orang beri salam, orang tak senyum, so kita Allah perintah senyum, tapi bukan kita tekan ke orang lain. Bila orang lain tak senyum, jangan marah dia. Mungkin masa tu dia tak perasan pun kita senyum. Ada kisah sahabat beri salam, dia tak jawab salam tu, rupanya dia tengah memikir. Dia bukan fikir apa, dia fikir apakah kalimah yang supaya orang boleh masuk syurga. Apa kalimah tu? Nabi kata satu kalimah boleh masuk syurga. Maksudnya dia berfikir benda yang begitu baik, bukan dia tak nak jawab salam kita. Dia tak perasan kita beri salam. Contoh kita tengah mikir tu masalah, lalu dia kata saya dah 5 kali lalu, tak perasan. Bukan dia sombong, tapi dia tak perasan. Jadi tuan-puan sekalian, kerana tu kita kena sangka baik. Mungkin dia tak perasan, tengok muka masam, bukan dia masam kat kita, rupanya malam tadi suami dia marah. Sebab tu dia sedih, mata dia bengkak, bukan dia marah kat kita. Kita tak nak ubah keliling kita, tapi kita boleh ubah tanggapan kita ada apa yang berlaku sekeliling. Sebab tu Islam ajar kita siasa sangka baik pada orang lain, siasa sangka baik pada orang lain. Apa pun terjadi, bila apa-apa kesusahan jadi, ingat. Sebab tu bila apa-apa susah datang, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila Nabi SAW dengan Abu Bakar Siddiq dalam gua, ketika orang kafir nak bunuh dia, dia takut, dan keadaan takut, keluar macam-macam, memang mati ni. Maka Nabi kata, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan kamu berduka cita, sesungguhnya Allah
bersama-sama dengan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu berduka cita, jangan sedih, jangan berduka cita. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. So bila susah datang, ingatlah bahawa rahmat Allah menanti di sebalik sana. Juta-juta rahmat nak datang, juta-juta kebaikan nak datang, tapi kalau kita sangka buruklah yang datang. Jadi sebab tu tuan-puan sekalian, Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita pilih apa yang terbaik, ni terbaik untuk saya kot, tapi sebenarnya tak. Rupa-rupanya ni yang terbaik untuk kita, sebab Allah cipta kita. Dia tahu apa yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Semoga tuan-puan dan saya kita semua kena sentiasa bila kesusahan datang, kita kena mengingati Allah dan ingat semua daripada Allah, dan minta, ya Allah, atas musibah ni kau beri ganjaran dan ganti yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.